Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu untuk kita tadabbur salah satu surah yang sering dibacakan oleh Nabi SAW pada hari Jumaat bersama dengan surah Al-Munafiqun. Jadi mudah-mudahan daripada tadabbur yang kita laksanakan ini menambahkan lagi ilmu dan juga dari sudut kefahaman, rasa kita lebih dekat dengan nas-nas Al-Quran. Baik, jadi sebelum saya mulakan lebih lanjut berkaitan dengan perbahasan hari ini, saya rasa perlu untuk saya kongsikan sedikit berkaitan dengan isu semasa yang berlaku, dan saya yakin para jemaah sekalian turut mengambil cakna akan isu ini. Isu yang saya maksudkan adalah isu berkaitan dengan umat Islam dan juga saudara-saudara kita yang berada di Palestin, khususnya di Gaza, yang pada setakat ini masih lagi berada dalam satu bentuk peperangan yang dahsyat. Walaupun peperangan itu dah berlanjutan puluhan tahun, tetapi dalam tempoh hampir seminggu ini ada satu operasi ataupun peperangan yang disebut sebagai Taufan Al-Aqsa. Jadi saya menyeru diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada mereka, kerana saat ini di Gaza itu telah pun terputus dari sudut bekalan airnya, bekalan elektriknya, dan bom datang dalam pelbagai arah yang tak didahului dengan amaran dan sebagainya. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, memberikan bantuan serta jalan keluar kepada permasalahan ini. Itu yang pertama yang mungkin boleh kita lakukan. Yang kedua, mungkin juga yang boleh kita lakukan ataupun mungkin dah kita lakukan adalah dengan kita memberikan sumbangan dari sudut harta pada kadar kemampuan kita. Cumanya saya nak mengajak untuk kita berfikir sejenak, dan ada kaitan dengan perbahasan kita pada pagi ini nanti, iaitu kalau kita fikirkan kenapa kalau kita tengok Palestin ini dijajah semenjak daripada tahun 1917 apabila British telah menjajah kali pertamanya Palestin. Kalau hari ini 2023 bermakna telah lebih 100 tahun
Palestin dijajah, namun masih belum lagi terbebas Baitul Maqdis ataupun Palestin, khususnya Masjidil Aqsa itu sendiri. Kalau kita tengok zaman Nabi SAW, Nabi SAW daripada mula Nabi SAW menerima wahyu pada umur 40 tahun, setelah dakwah baginda selama 23 tahun. Selepas kewafatan baginda, 5 tahun selepas daripada kewafatan baginda, maka terbukalah Baitul Maqdis di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Kemudian selama lebih kurang 400 tahun, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kekal di bawah kuasa umat Islam, yang kemudiannya jatuh pada tangan Byzantine pada tahun 1099 Masihi. 1099 Masihi. Dan kemudian selepas daripada 88 tahun, iaitu pada tanggal, lebih tepatnya 2 Oktober 1187 Masihi, Salahuddin Al-Ayyubi telah membuka semula kota Baitul Maqdis. Jadi persoalan yang kita ingin lontarkan, saya yakin maknanya dalam kalangan kita pun mungkin ada terfikirkan, bilakah peperangan ini akan maknanya berhenti ataupun akan tamat. Kita dah bagi sumbangan, kita dah berikan dari sudut doa kita, sampaikan doa kita. Tapi kenapa setelah lebih daripada 100 tahun, yang sebelumnya ini paling lama pun 88 tahun pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, mengapa Baitul Maqdis ini tidak ataupun belum lagi dibebaskan? Apa punca kepada ketidakbebasan ini? Ketidakupayaan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Jadi kalau kita tengok menelusuri sirah Nabi SAW, kita membahaskan tentang ayat yang kedua tentang peranan Nabi SAW yang membacakan ayat-ayatnya tazkiyah, yang membersihkan, menyucikan umat pada ketika itu, mengajarkan kitab dan juga mengajarkan hikmah. Jadi kalau kita tengok kehidupan Nabi SAW itu, kalau kita nak kira, ada 3 preparation ataupun movement, pergerakan yang dilakukan oleh Nabi SAW bagi membuka Baitul Maqdis. Hingga ianya terbuka bukan pada zaman Nabi tapi pada zaman Umar bin Khattab. Apa 3 preparation itu? Yang pertama, kalau kita tengok sekarang ini yang ada preparation pergerakan itu adalah dari sudut militeri, ini ketenteraan. Sedangkan Nabi SAW mengorak langkah ketenteraan untuk membebaskan Baitul Maqdis ini hanya 3 tahun sebelum kewafatan Nabi SAW, 3 ke 4 tahun sebelum kewafatan Nabi SAW, yang bermula dengan peperangan Mu'tah, kemudian peperangan Tabuk, dan kemudian peperangan menghantar jaish tentera Usamah bin Zaid. Sebelum itu, 2 tahun sebelum itu, pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi SAW melakukan dari sudut politik. Kalau tadi ketenteraan 2 tahun sebelum itu, yakni 5 tahun sebelum kewafatan Nabi SAW, Nabi SAW melakukan dari sudut persediaan politik. Apabila berlakunya perjanjian Hudaibiyah, kalau kita tengok Makkah ataupun Madinah pada waktu itu, di sebelah selatannya itu adalah Makkah. Jadi bila berlaku perjanjian Hudaibiyah,
genjatan senjata selama 10 tahun, maka tidak akan ada peperangan serangan daripada sebelah selatan. Dan juga di bawah Makkah adanya Yaman, yang mana pada waktu itu Gubernur Yaman, Bazan, yang telah menghantar surat kepada Nabi SAW bahawa dia telah memeluk Islam dalam keadaan tersembunyi sebab majoriti rakyatnya adalah Kristian. Jadi nak sebutkan di sebelah selatan Madinah ni dah secure. Maknanya dari sudut penentangan peperangan itu dah ada sekutu Nabi SAW dan juga ada perjanjian dengan orang Mekah untuk tidak berlakunya peperangan. Maka apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi menghantar surat antaranya kepada Rom yang pada waktu itu menguasai Baitul Maqdis, pada Heraklius, menghantar surat agar beriman, aslim taslam, iaitu kamu memeluk Islam maka kamu akan selamat. Maka persoalan yang kita tertanyakan, apa yang Nabi SAW lakukan kalau kita sebutkan 5 tahun terakhir tadi adalah political movement ataupun preparation dengan ketenteraan military preparation. Apa yang Nabi SAW laksanakan selama lebih kurang 18 tahun sebelumnya, itulah persediaan yang disebutkan sebagai persediaan ilmu pengetahuan. Kita tengok pembuka kali pertama Baitul Maqdis itu bukan daripada kalangan orang Palestin. Dan Umar Al-Khattab adalah orang Arab. Begitulah juga pembuka yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi, juga bukan daripada kalangan orang Palestin. Dia adalah orang, tak silap saya, Kurdistan. Jadi nak sebutkan bagaimana mereka ini boleh menjadi orang yang membuka kota Baitul Maqdis kerana persediaan yang pertamanya itu bukan dari sudut politik, bukan dari sudut ketenteraan. Ini persediaannya itu adalah yang pertama dari sudut ilmu pengetahuan. Jadi kita tengok Nabi SAW sendiri menerima wahyu yang pertama adalah dari sudut ilmu pengetahuan, Iqra. Dan disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Iqra itu, maka diperintahkan Nabi SAW untuk membacakan. Membaca yatlu kita dah sebutkan. Ini bukan sekadar membaca, mendatangkan, memberikan kefahaman pada asasnya. Daripada kefahaman itu tujuannya adalah untuk tazkiyah. Kemudian Nabi wa yu'allimuhu, Nabi mengajarkan lebih lanjut. Kalau kita tengok dari sudut sejarah sirah Nabi SAW, bagaimana selepas daripada ayat Iqra turun, antara ayat yang terawal turun pada Nabi SAW itu adalah surah Al-Muzammil. Dalam surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan qumil laila illa qalila. Ini untuk dilaksanakan solat malam. Dan pada waktu itu telah pun diwajibkan di awal dakwah Nabi SAW, diwajibkan solat. Ini 2 rakaat pada malam hari dan 2 rakaat pada siang hari. Maka persoalannya, ke manakah kiblat yang diarahkan? Sudah tentulah Baitul Maqdis. Maka Nabi membacakan ayat tersebut, maknanya perlu ataupun wajibnya untuk melaksanakan solat. Yani yatlu secara kata apa? Secara umumnya daripada ayat tersebut datangnya perintah untuk melaksanakan solat. Jadi solat ni tujuannya untuk apa? Tazkiyah. Dan selain itu nak menghubungkan dari sudut kerohanian para sahabat ini dengan Baitul Maqdis. Kalau kita kata kalau hari ini kita bersolat, kalau saya tanya para jemaah, nak ke kita ini untuk pergi ke Makkah menunaikan umrah, tengok kiblat kita hari ini, saya yakin tak ada siapa pun kata tak nak. Dan ini kita tolaklah dari sudut bajet apa semua tu. Tapi kalau ada orang nak sponsor ke apa, nak ke, mesti nak. Sebab apa? Sebab telah tertanam dalam diri kita, itu kiblat kita. Menyebabkan kita ada keinginan, rasa nak pergi. Untuk melihat sendiri kiblat, tempat kita mengarahkan wajah kita ini ketika mana kita bersolat. Maka inilah yang ditanam oleh Rasulullah SAW.
di awal turunnya wahyu, dihubungkan pengetahuan yang pertama itu adalah dari sudut. Yang pertama itu adalah dari sudut kerohanian. Apabila solat itu kamu menghadap Baitul Maqdis, maka kita akan tengok dalam hadis Nabi SAW yang pelbagai. Para sahabat ni berpusu-pusu. Para sahabat ni berlumba-lumba datang kepada Nabi SAW, tanya, Nabi nak pergi ke Baitul Maqdis. Sebab apa? Tak ada sebab lain melainkan nak solat. Bahkan ada hadis Nabi SAW, la tushaddidur rihal. Yang ini janganlah kamu ataupun dalam bahasanya yang lain, maknanya kalau kamu nak bersungguh-sungguh untuk bermusafir ke suatu tempat, hanya boleh kepada 3 negara, 3 tempat, iaitulah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Pun begitu ketika mana sahabat Nabi SAW datang bertemu untuk pergi Baitul Maqdis pada ketika itu, Nabi SAW melarang dari sudut politikalnya. Nabi tak mengatakan haram untuk pergi. Tetapi Nabi SAW antaranya Al-Arqam bin Abi Arqam datang bertemu dengan Nabi, cakap bahawa dia nak pergi ke Baitul Maqdis. Sebab apa? Sebab nak solat di sana. Nabi pada mulanya Nabi tanya, kamu nak pergi sana buat apa? Adakah ada perniagaan ke dan sebagainya? Nabi Al-Arqam kata tak. Pergi sebab nak solat. Maka Nabi SAW sebut salluha huna, solatlah di sini, iaitu sama ada di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi pada ketika itu. Sebab apa? Sebab dia masih lagi berada di bawah penjajahan ataupun Parsi sebelumnya. Jadi Nabi SAW melarang dari sudut politikalnya. Jadi bila disebutkan ini, bukanlah saya nak menggalakkan. Saya sendiri berpandangan, tuan-tuan boleh maknanya berpegang pada pandangan institusi fatwa yang ada lah. Tapi kalau saya berpandangan tidak digalakkan untuk menziarahi Baitul Maqdis dalam keadaan dia masih lagi terjajah. Kerana ayat Quran dalam surah satu ada hadisnya Nabi SAW, bukan satu, bahkan ada lebih daripada 3 hadis Nabi SAW melarang secara politikal. Maknanya politikal yang saya maksudkan, Nabi tidak mengharamkan untuk pergi, tapi Nabi lebih menyebutkan bahawa solatlah di sini, sebagaimana hadis Al-Arqam tadi. Mana ada 4 orang yang mana nak pergi, antaranya adalah isteri Nabi SAW sendiri, Maimunah. Jadi nak sebutkan, dalam Quran juga menyebutkan untuk umat Islam masuk ke Baitul Maqdis pada akhir zaman ini, pada ayat yang ke-7 surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala sebut, sebelum masuk waliyadkhulal masjid kama dakhaluhu awwal marrah, sebelum daripada masuk kali yang kedua itu, liyasujuhakum. Ayat sebelumnya, frasa ayat sebelumnya adalah untuk memburukkan wajah-wajah mereka. Apa makna memburukkan wajah ni? Antara makna tafsirannya adalah untuk memberikan bad image kepada Israel. Kalau kita pergi, kenapa Israel sendiri welcome orang yang bukan daripada penduduk Palestin untuk datang, kita orang Malaysia dan negara-negara yang lain, sedangkan orang Palestin sendiri yang duduk sekitar dalam Baitul Maqdis itu, yang 5-6 km sahaja daripada Masjidil Aqsa, tak dibenarkan masuk, untuk menunjukkan bahawa sebenarnya di Baitul Maqdis ini, di Palestin itu tidak ada apa-apa. Orang Islam boleh datang, boleh berziarah, tak ada masalah. Dia memberikan imej yang baik. Sedangkan Quran menyebutkan sebelum masuk kali kedua ini, umat Islam itu akan memberikan imej yang buruk kepada mereka. Liyasujuhakum. Antara makna ataupun tafsiran yang kita boleh bawa dari sudut tafsiran semasa adalah untuk memberikan bad image. Kita tengok hari ini, apabila Hamas lebih dahulu serang, apa yang berlaku news, berita-berita yang pro kepada Israel semua memberikan gambaran yang baik dan memburukkan umat Islam. Maka tujuan kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita tahu dari sudut sejarah, kita tahu memang betul Hamas yang memulakan serangan untuk kali ini. Tetapi kalau kita baca dari sudut sejarah tadi,
daripada 1948 apa nama telah dijajahnya Palestin dan sebagainya oleh 1948 apabila dikeluarkan Palestin daripada rumah-rumah mereka, rakyat-rakyat mereka di bumi dan sebagainya. Selama lebih dah 70 tahun dan peperangan itu berlaku. Maka serangan ini hanyalah tindak balas setelah beberapa lama mereka dinafikan pelbagai hak di tanah air mereka sendiri. Baik, jadi saya nak sebutkan adalah antara sumbangan yang boleh kita lakukan, dan kita kena rasa bahawa sumbangan itu adalah sumbangan yang besar, iaitu kita mendalami ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan Baitul Maqdis, terkait dengan pembebasan Al-Aqsa. Dan salah satu ilmu pengetahuannya itu adalah tentang surah-surah yang membicarakan tentang pembebasan Baitul Maqdis, termasuklah surah Al-Jumu'ah. Sebab apa? Kita dah sebut dalam mukadimah dulu, surah Al-Jumu'ah ini adalah sebahagian daripada surah Al-Musabbihat, yang mana surah ini adalah surah yang memberikan kepada kita kunci kepada penyatuan. Surah As-Saff disebutkan tentang melaksanakan Saff. Jumu'ah ini juga adalah pengumpulan, dan bagaimana pengumpulan umat Islam boleh berlaku dan bagaimana kesatuan umat Islam itu boleh berlaku adalah dengan melaksanakan 4 peranan yang dibawa oleh Nabi SAW, yang kita sebutkan dalam ayat yang kedua. Sebab itu bila kita bicara pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan orang-orang yang lain daripada mereka. Siapa orang-orang yang lain? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang Nabi SAW yang diutuskan daripada kalangan ummiyin, daripada kalangan orang Arab Makkah pada ketika itu. Dan diutuskan mereka, Nabi SAW itu memang berketurunan daripada keturunan mereka. Dan kita sebutkan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum, fil ummiyin rasulan minhum, ia tidak membawa makna khusus kepada mereka. Allah tak sebut wallazi ba'atsa fil ummiyin huwallazi ba'atsa ila ummiyin, kepada, tapi daripada kalangan, menunjukkan ia bukan khusus kepada orang Arab semata-mata. Maka ayat ini menjelaskan lagi wa akharina minhum, dan perutusan Nabi SAW itu, pengutusan Nabi SAW itu juga adalah kepada orang-orang yang selain daripada golongan ummiyin tadi. Maka kalau kita tengok, ini adalah kunci kepada penyatuan, iaitu apabila Rasul kita dan Rasul yang diutuskan kepada umat ataupun kepada generasi yang terdahulu adalah sama. Maka kalau ayat yang kedua tadi kita sebut, ayat sebelumnya itu adalah untuk kaum di Makkah, yakni kaum Quraisy di Makkah, Ummiyin. Maka ayat ini menunjukkan ia mensasarkan kepada kaum yang berada di Madinah pada yang kedua lah, fasa yang kedua di Madinah, dan malah ke seluruh umat, hatta kepada bukan Arab, yang ini tidak kira pada bila-bila masa sahaja. Sebab wa akhirin makna selain daripada mereka, selain daripada ummiyin. Ada kelebihan Quraisy apabila Nabi daripada kalangan mereka diutuskan pula daripada keturunan mereka, itu ada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tetapi tidak bermakna risalah Nabi SAW itu hanya kepada mereka, sebagaimana Rasul-Rasul yang terdahulu, risalah mereka itu hanya pada kaum mereka sahaja,
tetapi risalah Nabi SAW itu adalah universal. Maka ini secara tak langsung juga membatalkan dakwaan orang Yahudi bahawa mereka sahaja umat yang akan selamat. Mereka sahaja adalah umat pilihan dan mereka sahaja yang berhak menerima wahyu. Jadi kalau kita tengok orang Yahudi ni, kita belajar juga maknanya tentang syakhsiyah Yahudiyah. Ini tentang perangai mereka ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Ini adalah salah satu daripada ilmu pengetahuan. Jadi kenapa mereka sangat memusuhi Islam? Antaranya kerana Nabi kita adalah Nabi akhir zaman yang mana sepatutnya datangnya Nabi SAW itu yang membawa risalah sepatutnya menyatu padukan mereka, bahkan mereka sendiri kenapa mereka berada di Yathrib. Yang ini nama lain bagi Madinah sebelum daripada Islam. Kenapa orang Madinah ini datang, orang Yahudi ni mereka datang berkumpul ataupun menetap di Yathrib? Kerana mereka dah tahu bahawa Nabi akhir zaman itu akan diutuskan, dan yang tempat diutuskan itu adalah di Yathrib. Jadi mereka duduk di situ menantikan kedatangan Rasul dan mereka mengatakan Rasul inilah yang mana akan kami berpegang pada dia dan kami akan mengikutinya dan dia akan jadi pembela kepada kami untuk menentang kaum-kaum yang lain. Jadi mereka masih lagi tetap merasa bahawa Rasul yang akan diutuskan akhir zaman tu hanya untuk mereka. Dan mereka inilah yang mana akan bersama dengan Rasul tersebut yang akan mengalahkan, memusnahkan orang lain. Jadi eksklusif, rasa eksklusif itu ada pada diri orang Yahudi. Bahkan kalau kita tengok tertubuhnya Zionis pun pada tahun 1897 di Switzerland, kongres pertama. Apa dia punya slogannya? Kami umat pilihan dan juga tanah suci yang dijanjikan. Ya, ini slogan mereka itu adalah kita ini adalah umat pilihan. Maka sesiapa selain daripada kita, kita boleh buat apa saja. Tanah suci yang dijanjikan, mana tanah itu tanah kita. Siapa sahaja yang menghalang kita daripada mendapatkan tanah tersebut, maka kita boleh lakukan apa saja. Dan itulah sebabnya berlaku hingga sekarang ini dari sudut maknanya peperangan, kemusnahan etnik dan sebagainya yang berlaku ratusan, puluhan tahun hingga kepada ratusan tahun. Jadi nak sebutkan bahawa sepatutnya bila datangnya Nabi SAW, apa yang Quran sebut antaranya dalam surah Al-Bayyinah, Al-Quran mengatakan وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Tidaklah mereka yang diberikan kitab, khususnya kepada orang Yahudi dan juga Nasrani, berpecah belah melainkan setelah datangnya kepada mereka bayyinah. Apa makna bayyinah? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ayat sebelum itu dah sebut kan. Ini datangnya Rasul itu adalah bayyinah. Sebab mereka sendiri dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala sebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang mana mereka yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenali Nabi SAW ini lebih daripada mereka mengenali anak mereka sendiri. Anak mereka sendiri. Mereka tahu dari sudut sifat Nabi. Bahkan ketika mana Nabi SAW datang ke Madinah, mereka test Nabi, test dengan soalan, tanya kepada Nabi SAW 3 soalan. Soalan pertama, apakah perkara yang diharamkan oleh Nabi Yaqub kepada dirinya? Yang ini disebabkan nazar Nabi Yaqub untuk meninggalkan beberapa perkara.
Nabi SAW menjawab susu dan juga daging unta. Mana Nabi Yaqub bernazar untuk meninggalkan makan susu, minum susu dan juga makan daging unta. Kemudian ditanya lagi, bagaimana nak membezakan di antara jantina, lelaki dan juga perempuan. Jadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebut dari sudut kepekatan lah, kepekatan air mani. Antara lelaki dan juga perempuan. Yang mana yang lebih pekat maka akan melahirkan jantina sama ada lelaki dan perempuan. Kalau kita dalam bahasa modern sekarang ini, bahasa biologi dari sudut kromosom lah. XY, XX akan melahirkan jantina sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan soalan yang ketiga ditanyakan, bagaimanakah Rasul akhir zaman itu tidur? Nak sebutkan mereka ni mengetahui keadaan Rasul, peribadi Rasul tu hingga tahu sampai ke tidur Rasul yang terakhir tu. Kita kadang-kadang anak kita tidur dalam bilik pun kita tak tahu dia tidur ke tak tidur. Mungkin sembunyi dalam bilik ke apa, dah bawah selimut ke dan sebagainya. Pura-pura tidur kan. Jadi Nabi SAW sebut Rasul akhir zaman itu dia tidur. Matanya tapi dalam keadaan hatinya tidak tidur. Maka nak sebutkan bahawa Nabi SAW telah mendatangkan hujah yang pelbagai, bahkan sebelum Nabi datang ke Madinah pun. Orang Quraisy datang bertemu dengan orang Yahudi untuk tanyakan kepada mereka, antaranya sebab nuzul surah Al-Kahfi kan. Tanyakan soalan-soalan supaya Muhammad tak boleh nak jawab ni. Jadi orang Yahudi bagi soalan. Tanyakan tentang pemuda yang hilang selama 300 tahun selepas keluar daripada tempat mereka, negara mereka. Tanyakan tentang yang menguasai, pemimpin yang menguasai timur dan barat. Tanya tentang ruh. Jadi persoalan-persoalan itu membawa kepada satu natijah. Kalau Nabi SAW boleh menjawab persoalan-persoalan itu, bahawa benarlah ia Nabi. Tapi persoalannya setelah Nabi diutuskan, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah, datang bersama dengan Nabi SAW itu kitab yang mengandungi hukum. Tapi ia tidak menyebabkan mereka bersatu padu, yakni orang Yahudi ingin bersatu padu dengan seluruh umat Islam yang lain. Malah lebih lagi berpecah belah apabila mereka pula merancang siri-siri kejahatan ke atas Nabi SAW yang disebut dalam surah Al-Isra sebagai kefasadan yang pertama yang berlaku, iaitu siri-siri percubaan mereka untuk membunuh Nabi SAW. Baik yang berlaku pada Banu Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, hinggalah mereka diusir ke Khaybar, dan akhir sekali mereka diusir terus daripada tanah suci umat Islam, bukan sekadar Makkah dan Madinah, bahkan daripada Baitul Maqdis. Setelah mana Umar Al-Khattab menguasai Baitul Maqdis kali pertamanya, antara Uhdah Umariyah. Kalau kita baca dari sudut Uhdah ni bukan perjanjian. Perjanjian ni dia antara dua pihak. Dia lebih kepada satu kita nak sebut apa, macam satu apa yang Umar peraturan sebab Sayyidina Umar menguasai Baitul Maqdis, maka dia mengeluarkan peraturan apakah perkara yang boleh dilakukan dan apa yang tak boleh dilakukan di Baitul Maqdis. Dan antara perkara yang tak boleh dilakukan adalah tidak boleh ada seorang pun daripada kalangan Yahudi di Baitul Maqdis ketika itu, melainkan perlu dikeluarkan daripada Baitul Maqdis. Itu adalah ultimate, ini dari sudut dikeluarkan semua orang Yahudi daripada tanah suci umat Islam. Dan akhirnya dalam surah Isra juga menyebutkan tentang mereka diberikan semula kekuatan, didatangkan semula kekuatan dengan adanya harta, dengan adanya sokongan, dan adanya dari sudut negara-negara luar yang membantu. Kita tengok hari ini Israel bukanlah kuat mana pun. Dia kuat kerana dibantu oleh negara-negara besar sebagaimana US dan sebagainya, Western power yang membantu. Jadi nak sebutkan
Bila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, maknanya sepatutnya ayat-ayat Al-Quran itu menjadi asbab kepada penyatuan. Bila kita sebutkan Jumaat, hari Jumaat pun, kenapa hari Jumaat itu adalah hari penyatuan? Kerana umat Islam, khususnya lelaki pada waktu itu, bersolat Jumaat, bersatu padu untuk mendengarkan ayat Al-Quran yang wajib dibacakan oleh khatib, iaitu berkaitan dengan takwa. Di penyatuan itu tak kira siapa pun dia, bangsa mana, negara mana, dia wajib untuk datang untuk solat Jumaat dan wajib untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Kerana itu adalah penyatuan. Jadi permasalahan kepada orang Yahudi ini adalah apabila beranggapan bahawa mereka sahajalah yang layak menerima wahyu, mereka sahajalah umat pilihan. Dan secara tak langsung juga ayat ini wa akharin menunjukkan bahawa risalah Nabi SAW itu adalah risalah yang umum kepada manusia dan jin, dan juga risalah akhir zaman, kerana tidak terhad kepada umat yang tertentu pada waktu yang tertentu. Baik. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Apa makna minhum lamma yalhaqu bihim? Kalau kita tengok terjemahan ni dulu. Dan juga telah mengutuskan Nabi Muhammad kepada orang-orang lain daripada mereka. Ini wa akharin minhum. Lamma yalhaqu bihim, yang masih belum datang lagi dan tetap akan datang menghubungi mereka. Apa makna yang masih belum menghubungi mereka? Lamma yalhaqu bihim itu. Baik. Yang pertama, bila disebutkan wa akharina minhum. Min ini apa makna min? Disebutkan antara makna min adalah tab'idiyah. Ini sebahagian. Ini dikaitkan dengan hujung ayat sebelumnya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Iaitu walaupun mereka sebelumnya adalah daripada orang-orang yang tersesat, maknanya tidak mendapat hidayah. Maka daripada orang yang mana tidak mendapat hidayah, disampaikan kepadanya hidayah, bukan semua yang menerima, bahkan yang datang kemudian juga bukan semua yang menerima. Iaitu sebahagian daripada mereka yang sebelumnya dan juga sebahagian daripada orang yang datang selepasnya yang beriman dan menerima hidayah. Maknanya ayat ini menyatakan bukan semua umat akhir zaman itu akan menerima. Ada yang mana membantah, dan akan disebutkan antara orang yang kuat membantah itu pada ayat yang ke-5 dan juga ayat yang ke-6, iaitu perbicaraan berkaitan dengan orang Yahudi. Jadi bukan semua yang akan terima apabila disampaikan kepada mereka, sama ada mereka itu daripada kalangan ummiyin ataupun daripada kalangan akhirin. Dan kita faham wa akhirin itu adalah untuk kita, untuk umat hari ini. Baik, min ini juga disebutkan oleh Ibn Ashur bahawa maknanya ittisaliyah, yang membawa makna bersambung dengan mereka yang dibangkitkan Nabi SAW. Maknanya wa akharina minhum, ini mereka yang lain daripada kalangan mereka yang dibangkitkan pada kalangan umat terdahulu seorang Nabi, maka Nabi SAW juga dibangkitkan ataupun diutuskan kepada umat yang kemudian ini. Sebagaimana terjemahan yang kita bacakan tadi. Baik. Lamma yalhaqu. Apa makna yang masih belum menghubunginya? Ini kalau dari sudut terjemahannya, itu maksudnya. Lamma di sini membawa makna menunjuk kepada sesuatu yang akan datang masa depan, dengan yang akan ada bersama umat Islam yang teramat. Apa maknanya? Lamma itu menunjukkan belum lagi ketika mana ayat ini diturunkan. Sebab tu dalam kurungan tadi kita tengok dia kata, disebutkan yang belum datang lagi dan tetap akan datang. Maknanya umat yang ke depan pada masa hadapan, kalau masih belum lagi mereka beriman, maka mereka akan beriman.
Sebab dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ketika mana waqalatil a'rabu amanna, ketika mana orang Arab yang memeluk Islam, orang Arab Badui yang memeluk Islam selepas daripada kemenangan, beberapa kemenangan siri Islam dalam peperangan, dan Islam terlihat kuat dari sudut kekuasaan dan ketenteraan, ramai orang Badawi Arab yang mana memeluk Islam. Jadi mereka kata waqalatil a'rabu amanna. Mereka kata kalau kami telah beriman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, janganlah kalau kamu kata kamu beriman walamma yadkhulul iman. Ini lamma ni maknanya belum lagi. Bukan menafikan, tapi belum lagi kamu beriman. Walamma yadkhulul iman. Ini ketika mana belum lagi masuknya iman di dalam hati kamu. Jadi nak sebutkan, nak mengakui sebagai orang beriman itu mesti iman itu pada hati, bukan semata-mata pada fizikal. So dalam ayat ini juga maknanya lamma yalhaqu, yakni kalaupun mereka itu tersesat sebelumnya dan mereka belum lagi beriman, dan mereka akan beriman dengan sampainya wahyu, sampainya pengajaran wahyu kepada mereka. Dan macam kita sendiri pun, jadi kita beriman disebabkan nenek moyang kita beriman. Nenek moyang kita beriman, antara sebabnya kalau kita di tanah Melayu ini adalah kerana datangnya pendakwah-pendakwah daripada Yaman yang datang ke tanah Melayu dulu. Jadi kemudiannya mereka akan lama yalhaqu iltihaq. Iltihaq ni maknanya bergabung. Maknanya kalau sebelumnya mereka belum beriman, maka mereka akan datang pada masa hadapan, mereka akan beriman telah sampai kepada mereka risalah, yang mana kemudiannya yalhaqu bihim, iaitu mereka akan bergabung dengan umat Islam yang terawal. Apa makna bergabung? Ini bergabung antaranya dari sudut kemampuan membaca ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan ayat ini diturunkan tadi kepada orang Arab dalam bahasa Arab. Tetapi bergabungnya di sini adalah dari sudut Allah memberikan kemampuan untuk membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, dan juga kemampuan untuk memahami agama seperti mana yang difahami oleh salafus salih terdahulu. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat membaca, dapat juga kita membincangkan berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, hasil daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan manusia allazi allama bil qalam, dan manusia mengajarkan manusia ini dengan pena. Antara makna mengajarkan dengan pena itu adalah mengajarkan dengan pena-pena para ulama kita yang menulis tafsir, yang menulis kitab-kitab fiqh, hadis. Hari ini kita mendapat manfaat ilmu pengetahuan daripada tulisan-tulisan mereka. Dan disebutkan juga, Imam Ar-Razi menyatakan yalhaqu bihim, maknanya mereka akan datang bergabung dengan umat Islam yang terawal, yang mana masih lagi belum bergabung, iaitu bukan sekadar di dunia tetapi juga di akhirat, yang mana akan bergabung duduk dalam satu kumpulan berdasarkan tingkatan keimanan masing-masing di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masa itulah mungkin nak kenal para nabi sebagai contoh, Nabi Ibrahim, kita nak kenal Nabi Yusuf, mungkin nak kenal Nabi Musa. Jadi tapi permulaannya mestilah maknanya masuk syurga bersama dengan para anbiya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam syurga bersama Rasul. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang berautoriti dan juga dialah yang maha bijaksana. Jadi disebutkan Al-Aziz di sini berautoriti sebab apa? Berautoritinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dihalangi oleh sesiapa ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebarkan agamanya. Wa akharina minhum. Sebab apa? Untuk capai orang selain daripada orang Mekah yang awalnya menerima wahyu dan kedatangan Rasul daripada kalangan mereka, memerlukan kepada satu kekuatan untuk disampaikan
risalah itu kepada seluruh dunia. Dan sudah tentu ia adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang berautoriti untuk menyebarkan agamanya. Dalam surah As-Saff disebutkan bahawa orang kafir ini, mereka yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, din Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mana akan tetap menyempurnakan agamanya walaupun orang kafir itu tidak suka. Baik. Jadi Al-Aziz maknanya untuk menyampaikan kepada akhirin, Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk sampaikan tanpa dihalangi oleh sesiapa. Dan Al-Hakim maknanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha bijaksana kepada sesiapa yang disampaikan kepadanya dakwah, pasti dalam hikmah dan juga kebijaksanaannya. Jadi saya ambil contoh, tuan-tuan buka di YouTube, ada kisah seorang ahli parlimen Belanda tak silap saya, yang mana dia pada permulaannya dia sangat anti-Islam. Disebabkan dia anti-Islam tu, dia nak kaji tentang Islam ni untuk memusuhi Islam. Tapi bila dia kaji, in fact, akhirnya dia memeluk Islam sebab melihat the beauty of Islam. Jadi nak sebutkan bila Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan agamanya itu kepada orang yang dilihat memusuhi Islam pun, maka Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk melaksanakan. Hatta kalau kita sebutkan hari ini kepada Yahudi, kepada Zionis, Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kepada mereka. Dalam ayat yang ke-7 surah Al-Isra, Allah kata apa? In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu. Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan peluang. Kalau kita hari ini tak ada dah dengan apa yang dilakukan oleh mereka, sudah tentu kita memusuhi sehabis-habisnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz berautoriti, dan juga Allah Al-Hakim Maha mengetahui, Maha bijaksana kepada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan dari sudut risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik. Dan ayat mukaddimah ini ditutup dengan ayat yang keempat, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Maknanya ayat pertama cerita tentang sifat Allah, ayat yang kedua cerita tentang nabi yang diutuskan daripada kalangan siapa dan juga apa peranannya. Ayat ketiga nak menyebutkan tentang risalah itu lebih luas, dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh sampaikan kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki, dan kesemua ini adalah merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Penutusan Nabi SAW kepada umat manusia seluruhnya itu yang menjadi rahmat adalah limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sememangnya Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Baik. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan zalika di dalam Al-Quran yang membawa makna itu, itu. Jadi bila Allah sebutkan itu dalam Al-Quran, maka dia boleh membawa dua makna. Yang pertama iaitu sesuatu, maknanya tetap sesuatu yang jauh, tapi yang jauh sama ada untuk menunjukkan keagungan perkara tersebut ataupun sesuatu yang dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak betul akannya. Contoh bila Al-Quran kata zalikal kitab la raiba fi. Ini kita terjemahan, kalau kita baca terjemahan, inilah kitab. Kita tak sebut itulah kitab. Kerana kalau kita belajar lebih mendalam tentang fiqh lughah, zalika ini, za itu daripada perkataan haza. Haza lam menunjukkan kepada tabaid, ka kepada khitab. Ini menunjukkan bahawa bila Allah kata inilah Al-Quran ataupun inilah Al-Kitab, yang mana boleh jadi membawa makna menunjukkan keagungannya,
Ini sesuatu yang berada jauh daripada pandangan mata manusia. Bila kita nampak, bila kita boleh terlihat sesuatu yang jauh, dan kita hanya akan perasan kerana dia adalah sesuatu yang agung, yang besar. Contoh, selalu saya contoh kalau kita masuk ke Kuala Lumpur. Jadi kita nampak mercu tanda Kuala Lumpur ni menara PNB. Sekarang barulah, dulu mungkin KLCC kan. PNB Merdeka 118. Jadi maknanya daripada jauh kita nak nampak lah. Sebab apa? Sebab walaupun ia jauh, dia besar. Dan dia besar tetapi dia juga adalah mercu tanda. Satu benda yang agung. Banyak juga bangunan-bangunan besar yang lain kita tak perasan pun. Tapi sesuatu yang menjadi mercu tanda yang besar, yang agung walaupun jauh, maka ia tetap kita tetap perasan benda tu. Merasai keagungannya. Makna zalika juga ini maknanya apabila sesuatu tu jauh daripada kita, maknanya kalau disebutkan zalikal kitab, menunjukkan kepada kitab ini dijauhkan daripadamu sebarang keraguan, la raiba fi. Boleh makna yang kedua iaitu dijauhkan daripada sesuatu yang mana meragukan daripada kitab ini. Zalikal kitab. Baik. So kalau dalam ayat ini, apa makna zalika fadlullah? Satu, kita nak sebutkan tentang maknanya adalah kurniaan fadlullah. Antara makna fadlullah itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala berupa perutusan Nabi SAW. Maka perutusan Nabi SAW itu adalah sesuatu yang agung, yang sepatutnya menyatu padukan umat Islam, hatta orang yang bukan Islam daripada kalangan ahlul kitab. Menyatu padukan seluruh manusia yang Islam ataupun yang bukan Islam kerana keagungan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Tetapi kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam itu boleh jadi menjauhkan, lebih menjauhkan sebahagian orang apabila mereka tetap berada kekal dalam kesombongan. Itulah yang akan disebut pada ayat ke-5 dan ayat yang ke-6 nanti. Yang ini berkaitan dengan sifat-sifat orang Yahudi. Apabila sepatutnya kurniaan yang besar Nabi SAW itu adalah fadlullah, itu datang untuk menyampaikan risalah yang agung, menyatu padukan umat. Tetapi datangnya Nabi itu, maka mereka itu dijauhkan daripada rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sikap mereka yang sombong, sikap mereka yang tidak maknanya mengambil peluang dengan limpah kurnia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dia faham? Makna zalika itu boleh menunjukkan kepada dua makna. Dua makna, dua maksud jauh, itu jauh, tapi jauh yang boleh membawa makna agung ataupun jauh yang boleh membawa makna dijauhkan daripada perkara tersebut. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan fadlullah di dalam konteks ayat ini? Maksud fadlullah itu adalah merupakan perutusan dan juga pangkat kenabian. Jadi perutusan dan pangkat kenabian, satu kepada umat yang diutuskan daripadanya, dan yang kedua adalah umat yang diutuskan kepada mereka daripadanya, iaitulah ummiyin, dan kepada siapa? Kepada ummiyin dan juga kepada akhirin tadi. Jadi pangkat kenabian itu, perutusan itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang dimaksudkan fadlullah, iaitu menjadi mulia kerana menjadi umat Nabi SAW. Ini umat Nabi SAW ini dimuliakan dengan beberapa perkara, antaranya adalah dari sudut amal soleh yang digandakan. Antaranya adalah Lailatul Qadar. Jadi kemuliaan limpah kurnia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu adalah dari sudut kemuliaan menjadi umat Nabi SAW. Ini kepada kita lah yang menerima wahyu, yang menerima ajaran wahyu. Ini mulia kita ini kerana menjadi umat Nabi SAW. Dan juga makna fadlullah di sini disebabkan perutusan dan Nabi yang mana membawa risalah, maka kita pada hari ini mendapat nikmat iman dan juga nikmat Islam. Fadlullah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada
sesiapa yang dia kehendaki. So daripada 3 perkara tadi, fadlullah tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dari sudut pangkat kenabian dan perutusan Rasul, maka Allah berhak untuk memilih para Nabi dan juga Rasul. Daripada kalangan manusia, Allah berhak untuk memilih Nabi dan juga Rasul. Kalau kita sebutkan kemuliaan menjadi umat baginda, yu'tihi man yasha, fadlullah itu, dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kemuliaannya, Allah tidak hanya memberikan kepada Bani Israel yang sebelumnya Allah berikan kepada mereka. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum. Ayat perkataannya faddaltukum 'alal alamin. Allah memuliakan mereka sebelumnya. Tapi fadlullah itu juga Allah yu'tihi man yasha. Allah boleh berikan selain daripada Bani Israel, Allah juga boleh berikan kemuliaan itu kepada umat Nabi SAW yang mahu berpegang kepada risalah bagi. Dan juga makna yu'tihi man yasha, fadlullah, kita sebutkan nikmat iman dan juga nikmat Islam, menunjukkan bahawa iman dan juga Islam ini adalah khususnya Islam yang menjadi pengantar kepada kekuatan keimanan itu boleh dipelajari oleh sesiapa. Kalau kita tengok apa yang berlaku, kerosakan dalam kalangan agama Yahudi dan juga Nasrani, kerana dari sudut kefahaman agama itu di-outsourcekan kepada paderi semata-mata, kepada rahib semata-mata. Jadi rahib dan juga paderi itulah yang akan menentukan segala-galanya berkaitan agama dengan baik. Mereka tak ambil tahu tentang agama. Tak ambil tahu tentang verses ni, ayat-ayat dalam kitab Taurat mereka sendiri. Kalau tuan-tuan tengok banyak video-video kalau di negara-negara barat berkaitan dengan dakwah street, bila ditanyakan boleh baca kat satu ayat daripada kitab Bible atau Old ataupun New Testament kan, banyak yang mana walaupun mengaku bahawa dia agama Kristian ataupun Yahudi, biasanya Kristian lah, sebab negara barat kan, tak dapat nak membaca walaupun satu ayat. Kerana apa? Kerana ilmu berkaitan agama tu di-outsourcekan kepada paderi ataupun kepada rahib semata-mata. Sedangkan kita dalam Islam, ilmu agama itu, kita tahu adanya fardu ain dan adanya fardu kifayah. Dan ilmu berkaitan dengan Islam, berkaitan yang agama ni boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja. Semua orang ada hak untuk mempelajari ilmu dalam kapasiti kemampuannya masing-masing lah. Tetapi nak sebutkan bahawa semua orang ada hak, bukan hanya para ulama sahaja, bukan hanya pada asatizah sahaja, tetapi juga kepada seluruh umat Islam berhak untuk mengambil tahu dan berhak untuk memahami wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya tidak bersama dengan pandangan yang mengatakan Quran ataupun tafsir Quran ni hanya untuk ulama sahaja. Ada yang berpandangan sedemikian daripada kalangan umat Islam sendiri yang menyatakan bahawa Quran ini satu benda yang sukar, tak boleh sendiri tafsir. Ya, kita berkata betul tak boleh sendiri tafsir. Bukan kita nak suruh sendiri tafsir, tapi mana kita dah ada kitab-kitab tafsir yang kita boleh baca. Kita baca apa yang disebutkan oleh para ulama. Apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pun adalah daripada bacaan daripada kitab tafsir, daripada tulisan para ulama yang terdahulu. Maknanya boleh dipelajari oleh sesiapa, pastinya dia ada disiplin ilmu, pengetahuan yang perlu diikuti. Tetapi peluang itu terbuka kepada semua Islam. Baik, yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu Wa Taala dzul fadli, pemilik kurniaan yang besar. Ini seperti yang dinyatakan tadi, 3 tadi, kenabian, kemuliaan dan juga iman dan juga Islam. Dan makna dzul fadlin ini, Allah Subhanahu Wa Taala malah memiliki kurniaan yang lebih besar daripada apa yang dinyatakan tadi, iaitu di hari akhirat kan sana. Ini berupa nikmat-nikmat syurga dan juga balasan-balasan kebaikan. Akhir sekali yang nak sebutkan, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fadlu, dalam Quran banyak digandingkan antara fadlu dan juga rahmah.
Contoh dalam suratul Baqarah, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Apa beza dengan fadlullah dengan rahmatullah? Ini fadl itu adalah permulaan nikmat. Jadi kita sebut permulaan nikmat bagi umat Islam ini adalah perutusan Nabi. Dan Nabi SAW itu disebutkan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kerana risalah yang diteruskan, yang dibacakan, yang diajarkan dari sudut kitab hikmah itu adalah penerusan kepada rahmat kepada sekalian umat. Fadlu itu juga membawa makna nikmat yang khusus. Boleh membawa makna nikmat yang khusus, yang ini tadi berkaitan dengan iman, Islam dan sebagainya. Dan rahmat ini lebih luas dengan makna diberikan kesihatan, diberikan dari sudut rezeki yang lain. Itu juga adalah nikmat yang berada di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So perbezaannya, rahmat itu yang lebih luas dan nikmat yang lebih khusus. Fadlu itu adalah permulaan kepada nikmat, rahmah itu adalah penerusan bagi nikmat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Liza pun menyebutkan rindu untuk bertamu ke ke Makkah. Jadi bukan sekadar insya-Allah kita doakan, bukan sekadar kita dapat pergi ke Makkah dan Madinah. Kita doakan juga kita dapat bersolat di Masjidil Aqsa wa huwa hurrun aziz, dalam keadaan Masjidil Aqsa telah terbebas dan dia berada dalam keadaan mulia di sisi umat Islam. Mudah-mudahan Allahumma amin insyaallah. Qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.